Bab kelebihan Madinah dan doa Nabi SAW untuk keberkatan di Madinah, dan menyatakan pengharaman Madinah, wa tahrimi saydiha, pengharaman binatang buruannya dan pokoknya, wa bayani hududi haramiha, dan menyatakan batas-batas tanah haramnya, yakni tanah haram Madinah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bin Asim bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan dia telah mendoakan untuk, yakni kebaikan untuk penduduknya. Sesungguhnya aku mengharamkan Madinah seperti mana Ibrahim telah mengharamkan Mekah, yakni telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Itu makna mengharamkan. Wa inni da'autu fi sa'iha, dan aku telah mendoakan keberkatan untuk sa'nya, gantangnya, wa muddiha, dan mudnya, cupaknya, bimithlai, dengan 2 kali ganda apa yang didoakan oleh Ibrahim untuk penduduk Mekah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan, supaya sanad ni panjang ni, sanad ni cuma jadi nak cerita beza sanad ni. Tadi dia sebut bimithlai, dengan 2 kali ganda, yakni aku doakan keberkatan 2 kali ganda lebih daripada apa yang didoakan oleh Ibrahim. Tapi dalam riwayat ni Sulaiman bin Bilal, Abdul Aziz bin Mukhtar, mithla ma da'a bihi Ibrahim, seperti mana yang didoakan oleh Ibrahim. Mithla, tidak 2 kali ganda itu tidak, tetapi seperti mana, gitu saja. Itu bezanya. Beza lafaz itu dia buat pari sanad. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Rafi' bin Khadij, katanya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah, yakni menjadikan Mekah sebagai tanah haram, dan aku mengharamkan kawasan di antara 2 labahnya, 2 labah Madinah. Maksud beliau Madinah, yakni 2 kawasan yang mempunyai batu hitam. Itu makna labah. Madinah tu berada dalam di antara 2 kawasan berbatu hitam. Maksudnya Madinah lah, yakni aku mengharamkan Madinah. Diriwayatkan daripada Nafi' bin Jubair bahawa Marwan bin Hakam telah berucap di hadapan orang ramai, dia menyebutkan Mekah, penduduknya dan keharaman Mekah, tetapi dia tidak menyebutkan Madinah, penduduknya dan keharamannya. Maka Rafi' bin Khadij pun menyerunya dengan katanya, kenapa aku tidak dengar engkau menyebut? Aku dengar engkau menyebutkan Mekah, penduduknya dan keharamannya, tetapi engkau tidak sebutkan Madinah, penduduknya dan keharamannya. Padahal Rasulullah SAW telah mengharamkan kawasan di antara 2 labahnya, 2 kawasan berbatunya. Wa dzalika indana fi adim, perkara itu ada pada kami, tercatat dalam satu satu kulit, tertulis tercatat pada sekeping kulit binatang, khawlani, yang ni keluarga dia lah. In syi'tu an aqra'tukahu, kalau aku nak, aku boleh bacakan kepada kamu apa yang tercatat itu. Qala, kata perawi ini Nafi' bin Jubair, maka Marwan pun diam. Kemudian dia berkata, saya telah dengar sebahagian daripada perkara itu, kata Marwan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir, katanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan aku telah mengharamkan Madinah, yaitu kawasan di antara 2 labahnya, tidak boleh dipotong idahuha, duri-durinya, yang ni pokok-pokok, duri-duri dia, pokok lebih-lebih lagi lah. Wala yusadu sayduha, dan tidak boleh diburu sayduha, binatang buruan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku telah mengharamkan kawasan di antara 2 labah Madinah.
mengharamkan daripada dipotong duri-duri pokoknya atau dibunuh binatang buruan. Dan baginda bersabda, Madinah itu lebih baik kepada mereka sekiranya mereka mengetahui. Tidaklah ada sesiapa meninggalkannya kerana tidak suka kepadanya, yakni kerana benci kepadanya, melainkan Allah akan menggantikan orang yang lebih baik daripadanya di situ. Dan tidak tetap seseorang dengan kepayahan dan kesulitan ataupun kesukaran Madinah, melainkan aku akan menjadi syafi', yakni aku akan memberi syafaat kepadanya atau akan menjadi saksi yakni kepadanya pada hari kiamat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas lagi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian dia menyebutkan seperti hadis Ibnu Numair tadi juga. Wazada, cuma dia ada menambahkan dalam hadis ini begini bunyi, wala yuridu ahadun ahlal Madinah bisu, tidak ada sesiapa yang mahukan keburukan ataupun kejahatan terhadap penduduk Madinah, melainkan Allah akan mencairkannya dalam api seperti mana cairnya timah ataupun dhaubal milh fil ma, seperti mana cairnya garam dalam air. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas lagi daripada Ismail bin Muhammad, daripada Amir bin Sa'ad, yang daripada anak Sa'ad bin Abi Waqqas, bahawa Sa'ad pernah menaiki kenderaannya pergi ke rumah dia, rumah besar, qasrihi, istana lah, tapi rumah ni maksudnya di Aqiq. Dia pun bertemu dengan seorang hamba yang sedang memotong kayu, yang ni pokok lah, au yakhbituhu, atau sedang meluruhkan daunnya, menutuh daunnya, fasalabahu, dia pun merampas daripada orang itu segala-gala yang ada padanya, dengan menganggap apa yang ada padanya itu sebagai salab. Salab itu satu istilah. Bila Sa'ad pulang, ahli keluarga hamba itu datang kepadanya. Mereka berbincang dengannya supaya dia kembalikan benda-benda itu kepada hamba mereka ataupun kepada mereka, yakni apa yang telah diambil oleh Sa'ad daripada hamba mereka itu. Maka Sa'ad pun berkata, ma'adzallah, aku berlindung dengan Allah daripada mengembalikan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jadikan sebagai nafal kepadaku. Jadikan sebagai nafal, yakni sebagai harta ghanimah kepadaku. Dia enggan mengembalikan kepada mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abi Talhah, carilah kepadaku seorang budak di kalangan kamu untuk berkhidmat kepadaku. Abu Talhah pun bawa kepadaku dengan menggendong aku di belakangnya. Aku sentiasa berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali baginda turun. Wa qala fil hadis, dalam hadis itu dia ada sebut thumma aqbala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang, yang ini pergilah menuju ke Madinah, sehingga bila nyata kepadanya Uhud, ini bukit Uhud, dia pun berkata, inilah bukit yang cinta kepada kita dan kita cinta kepadanya. Bila dia sudah hampir kepada Madinah, dekat Madinah, dia berkata, Allahumma ya Allah, sesungguhnya aku mengharamkan kawasan di antara dua bukitnya, seperti mana Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim, ya Allah berkatilah untuk mereka pada mud, yakni cupak dan gantang mereka. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi supaya tak ada juga bimithlihi, cumanya dia kata, inni uharrimu ma baina labataiha, gitu, beza sikit daripada tadi. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, ini Asim
berkata kepada Anas bin Malik, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan Madinah, yakni telah menjadikan Madinah sebagai tanah haram? Anas berkata, ya, yaitu kawasan di antara sekian hingga sekian. Sesiapa yang mengadakan sesuatu kejahatan, sesiapa yang mengadakan sesuatu kejahatan ataupun melakukan dosa di Madinah itu, qala, kata perawi ini, thumma qala li hadhihi syadidatun, kemudian dia berkata kepadaku, hadhihi syadidatun, ini berat ni. Man ahdatha fiha hadathan, sesiapa yang, ini Asim katalah, ini Anas meriwayatkan kepada dia, dia kata ini berat ni. Sesiapa yang mengadakan di Madinah itu hadathan, sesuatu perkara baru, satu. Sesiapa yang melakukan dosa, dua. Sesiapa yang melakukan kejahatan di Madinah, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya menimpanya. Tidak Allah terima daripadanya pada hari kiamat nanti amalan fardu dan tidak juga amalan sunat. Qala, kata perawi, faqala Ibnu Anas, anak Anas berkata, au awa muhdithan, ataupun sesiapa yang melindungi ataupun memberi perlindungan kepada muhdithan, yakni orang yang melakukan dosa ataupun kejahatan ataupun melakukan perkara baru, bid'ah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Asim Al-Ahwal, kata dia, saya bertanya Anas, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan Madinah? Katanya, ya, ia adalah haram, tidak boleh dicabut, dipotong khalah, rumputnya. Sesiapa yang melakukan begitu, maka laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya menimpanya. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni dalam bentuk doa dia, ya Allah, berkatilah untuk mereka pada sukatan mereka, berkatilah untuk mereka pada gantang mereka, dan berkatilah untuk mereka pada mud mereka, yakni cupak mereka. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik lagi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, jadikanlah di Madinah ini keberkatan 2 kali ganda daripada apa yang ada di Madinah, ada di Mekah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibrahim At-Taimi, katanya Ali, daripada ayahnya, katanya Ali bin Abi Talib telah berucap di hadapan kami, faqala, dia berkata, man za'ama, sesiapa yang mendakwa bahawa ada pada kami sesuatu yang kami baca selain daripada kitab Allah, yang kami boleh baca selain daripada kitab Allah dan apa yang ada dalam sahifah ini, qala, kata dia, wa sahifatun mu'allaqatun fi qirabi sayfi, ada satu catatan yang tergantung fi qirabi sayfi, dalam sarung pedangnya, faqad kadzaba. Ini tambahan perawi lah di celah-celah dia tu. Hak dia katanya lagu mana? Man za'ama anna indana syai'an naqra'uhu illa kitab Allah wa hadhihi as-sahifah faqad kadzaba. Faqad kadzaba. Sesungguhnya dia telah berdusta. Di dalam sahifah itu ada apa? Ada asnanul ibil. Ada cerita, ada riwayat tentang umur unta. Yani umur unta. Umur unta untuk apa? Untuk zakat, berkenaan dengan zakat, berkenaan dengan diat unta yang akan dibayar sebagai diat itu, berapa umur dia, ada. Wa asya' minal jirahat, dan beberapa hadis tentang jirahat, tentang hukum jinayah. Wa fiha, di dalam sahifah itu juga ada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Madinah itu adalah haram, di antara, yaitu kawasan di antara Air hingga ke Thaur. Sesiapa melakukan dosa padanya ataupun memberi perlindungan kepada orang yang berdosa, orang yang melakukan kejahatan
ataupun orang yang melakukan bid'ah, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya menimpanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat nanti amalan fardu, tidak juga amalan sunat. Wa dhimmatul muslimin wahidah, jaminan orang Islam itu sama juga. Yang paling rendah di antara mereka boleh memberikan perlindungan. Sesiapa yang mendakwa mempunyai hubungan kepada bukan ayahnya. Mana sesiapa yang mendakwa ayah kepada bukan ayahnya, atau sesiapa yang menghubungkan dirinya kepada bukan tuannya, yang dibagi hamba, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka laknat Allah, malaikat dan manusia sekaliannya menimpanya. Allah tidak akan menerima darinya pada hari kiamat nanti sarfan wala adlan. Wa intaha hadits Abi Bakar, habislah setakat itu hadis Abu Bakar dan Zuhair, iaitu setakat katanya yas'a biha adnahum, setakat tu je hadis mereka. Tadi kan perawi-perawi banyak tu, sanad tu banyak. Mereka berdua tidak ada menyebut selepasnya. Selepas dia tu tak ada sebut. Dan tidak ada dalam hadis mereka berdua mu'allaqatun fi qirabi sayfih, yang tergantung dalam sarung pedangnya. Hak tu tak ada. Lepas tu dia buat mari sanad lain pula, hak tadi juga hadis itu, cuma ada tambahan dalam hadis ini. Apa dia? Faman akhfara musliman, sesiapa yang mensia-siakan, yakni yang membatalkan jaminan keamanan yang diberikan oleh seseorang muslim, maka laknat Allah, malaikat dan manusia sekalian yang menimpanya. Tidak akan diterima darinya pada hari kiamat nanti sarfun wala adlun, iaitu amalan fardu atau amalan sunat. Walaysa fi hadithihima, tetapi tidak ada dalam hadis mereka berdua ini, perawi ini, man idda'a ila ghairi abih, sesiapa yang menghubungkan dirinya kepada bukan ayahnya. Dan tidak ada dalam riwayat Waqi' cerita ataupun sebutan tentang hari kiamat, hak tu tak ada. Lepas tu dia mari sanad yang lain pula, hak ni supaya tadi juga, cuma katanya man tawalla ghaira mawalihi. Hak tu dia sebut man tawalla ghaira mawali. Tadi man da'a, ni man tawalla ghaira mawali. Tadi man intama ila ghairi mawali. Wa dzikral la'nati lahu, dan sebutan cerita tentang laknat kepada orang yang melakukan begitu. Ni yang tak ada sebut dalam riwayat. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW sabdanya, Madinah itu haram. Sesiapa yang mengadakan perkara baru di Madinah itu, ataupun melindungi orang yang mengada-ngadakan perkara baru, fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, la yuqbalu minhu yaumal qiyamati adlun wala sarfun. Seperti tadi juga. Lepas tu dia mari sanad yang lain pula, supaya tu juga mithlahu, tetapi dia tak ada sebut yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah tu tak ada, yani la yuqbalu minhu yaumal qiyamah. Tu tak ada, yaumal qiyamah tu tak ada. Dan ada tambahan wa dhimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahum, faman akhfara musliman fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ni ada pula tambahan macam ni, beza-beza sikit. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa dia selalu berkata, kalau aku nampak az-ziba, yakni kijang sedang makan rumput di Madinah, ataupun sedang makan apa-apalah makanan di Madinah, daun-daun kayu, ma dha'artuha, aku tidak akan menghalaunya, aku tidak akan menyergahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kawasan di antara dua labahnya adalah haram. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan, ingatlah, telah mengharamkan itu yakni telah menjadikan kawasan di antara dua labah Madinah itu sebagai tanah haram. Abu Hurairah berkata, kalau aku temui kijang-kijang berada di antara dua labah Madinah itu, aku tidak akan menghalaunya, mengejutkannya, dan
dia menjadikan 12 batu di sekeliling Madinah itu sebagai kawasan larangan. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa dia berkata, orang ramai bila nampak buah permulaan keluar, mereka akan membawanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil, dia doa, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada buah-buahan kami, berkatilah untuk kami pada Madinah kami ini, berkatilah untuk kami pada gantang kami, dan berkatilah untuk kami pada cupak kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim hamba-Mu dan kekasih-Mu dan Nabi-Mu. Sesungguhnya aku hamba-Mu dan Nabi-Mu. Dia telah berdoa kepadamu untuk Mekah, dan aku berdoa kepadamu untuk Madinah, seperti mana dia telah doakan kepadamu untuk Madinah, untuk Mekah. Wa mithlahu ma'ahu, dengan sekali ganda lagi, dengan lebih sekali ganda lagi daripada apa yang didoanya itu. Qala, kata perawi ini, thumma yad'u asghara walidin lahu. Kemudian Nabi SAW pun akan memanggil kanak-kanak yang terkecil, yang paling kecil sekali yang ada di sekeliling itu, dia pun akan memberikan buah itu kepadanya. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dibawakan buah permulaan kepadanya, dia akan mendoakan begini, ya Allah, berkatilah untuk kami pada Madinah kami, pada buah-buahan kami, pada cupak kami, pada gantang kami, dengan keberkatan yang berganda-ganda. Kemudian dia memberikannya kepada kanak-kanak yang hadir, kanak-kanak yang terkecil sekali, yang paling kecil sekali yang hadir dalam majlis dia. Dia bui buah tu. Diriwayatkan daripada Yahya bin Abi Ishaq bahawa dia menceritakan daripada Abi Sa'id Maula Al-Mahri bahawa dia telah mengalami kepayahan dan kesukaran di Madinah. Dia pun pergi kepada Abu Sa'id. Dia berkata kepadanya, saya ni ramai anak pinak, kita pula telah mengalami kepayahan, kesukaran. Saya nak pindahkan anak buah saya ke mana-mana, ke mana-mana kampung, ataupun ke salah satu kampung lah yang subur. Maka Abu Sa'id pun kata, jangan dilakukan begitu. Tetaplah engkau di Madinah ini, duduklah terus di Madinah ini, kerana kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azunnu annahu qala, saya rasa, kata perawi ini, dia berkata, sehingga kami sampai di Usfan, yakni Abu Sa'id kata. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berada beberapa malam. Orang ramai berkata, wallah, demi Allah, ma nahnu hahuna fi syai', kita tak ada apa kita dapat di sini, kita tidak senang duduk di sini. Ma nahnu hahuna fi syai'. Sedangkan anak kita pula tidak ada orang-orang yang mengawasi mereka, yang menjaga mereka, yang boleh kita tenang hati terhadap mereka. Cerita itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, apa cerita kamu yang sampai kepadaku ini? Ma adri kaifa qala. Kata perawi ini, saya tidak tahu, yakni saya tidak pasti bagaimana dia kata. Dia kata hak ni, wallazi ahlifu bihi atau wallazi nafsi biyadi. Hak mana satu daripada dua ni? Saya tak pasti hak ni. Wallazi ahlifu bihi, demi Tuhan yang aku bersumpah dengan namanya. Atau dia kata, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Salah satu daripada dua ni saya tak pasti, tapi dia kata ni lah. Laqad hamamtu, ingin sekali aku, atau in syi'tum, kalau kamu mahu. Saya tidak pasti yang mana satu dari dua perkataan ini yang baginda telah sebutkan, yakni laqad hamamtuka atau in syi'tum. La amuranna binaqati, sudah tentu aku perintahkan supaya
dipersiapkan untaku, yakni kenderaanku. Kemudian aku tidak buka satu ikatan pun sehingga sampai ke Madinah. Waqala, dan dia berkata, yakni dalam bentuk doa, ya Allah, sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah, faja'alaha haraman, dia telah menjadikannya sebagai haram, tanah haram, dan aku mengharamkan Madinah. Betul-betul ma baina ma'zimaiha, yakni kawasan di antara dua bukitnya. Haramkan daripada dialirkan darah padanya dan dibawa senjata di situ untuk perang. Wala tukhbata fiha syajarah, dan tidak boleh ditutuh pokok, digugurkan daun pokok itu, kecuali untuk dijadikan sebagai makanan binatang. Alfin itu yakni makanan binatang. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada Madinah kami ini. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada sa' kami, yakni gantang kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada mud kami, yakni cupak kami. Ya Allah, berkatilah untuk kami pada sa' kami, yakni beberapa kali dia kata begitu. Ya Allah, jadikanlah keberkatan dua kali ganda. Jadikanlah ma'al barakah, bersama satu keberkatan itu dua kali ganda lagi. Walladzi nafsi biyadih, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak ada di Madinah satu pun syi'ab, lereng gunung, ataupun satu pun jalan, illa alaihi malakan, melainkan ada malaikat, dua malaikat menjaganya, sehinggalah kamu sampai kepadanya. Thumma qala linnas, kemudian dia berkata kepada orang ramai, irtahilu, berangkatlah kamu. Kami pun berangkat, kami pun pergi menuju ke Madinah. Demi Tuhan yang kami bersumpah dengan namanya, au yuhlafu bihi, ataupun dilakukan sumpahan dengan namanya. Syak ini berpunca daripada Hammad, yani fawalladzi nahlifu bihi ataupun fawalladzi yuhlafu bihi. Ini beza. Syak ini daripada Hammad perawi ini. Kami tidak meletakkan, yakni mendudukkan kenderaan-kenderaan kami ketika kami masuk ke Madinah. Yakni belum lagi kami meletakkan, mendudukkan kenderaan-kenderaan kami ketika kami masuk ke Madinah itu. Terus kami diserang oleh Banu Abdullah bin Ghatafan. Wa ma yahijuhum qabla dhalika syai', sedangkan sebelum itu tidak ada apa-apa pun yang mendorong mereka untuk menyerang. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, berkatilah untuk kami pada sa' kami, mud kami, dan jadikanlah di samping satu keberkatan dua kali ganda keberkatan yang lain. Dan asal lagi tu pula lagu tu juga ni pula tadi juga, cuma beza sikit. Daripada Abi Sa'id Maula Al-Mahri, dia pergi kepada Abu Sa'id Al-Khudri pada malam Harrah, ini peristiwa Harrah. Dia pun meminta pendapatlah daripada Abu Sa'id untuk keluar daripada Madinah. Wa syaka ilaihi as'araha, dan dia mengadu hal kepadanya tentang mahal, tentang harga di Madinah yang meningkat naik dan ramainya anak pinaknya. Dia menceritakan bahawa dia tidak dapat sabar lagi dengan kepayahan dan kesukaran di Madinah itu. Faqala lahu, maka Abu Sa'id Al-Khudri pun berkata kepadanya, aku tak akan suruh engkau melakukan begitu. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesiapa pun sabar dengan kepayahan dan kesukarannya, jadi kesukaran Madinah itu, lalu dia mati, melainkan aku akan memberi syafaat kepadanya, akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti kalau dia Muslim. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Abdurrahman bin Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Abdurrahman menceritakan kepadanya dari ayahnya Abi Sa'id bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah mengharamkan kawasan di antara dua labah Madinah seperti mana Ibrahim telah mengharamkan Mekah.
Qala thumma kana Abu Sa'id ya'khudhu. Qala kata perawi ini, kemudian Abu Sa'id selalu mengambil. Abu Bakar, mana salah satu perawi ini, Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah pula kata, Abu Sa'id yajidu ahadana, mendapati seseorang dari kami ada di tangannya burung. Mana kalau Abu Sa'id mendapati ada pada sesiapa dari kalangan kami ni burung di tangan dia, mesti dia akan lepaskan burung itu. Fayafukku min yadihi, dia akan melepaskan burung itu dari tangan kami dan akan melepaskannya. Terbal. Diriwayatkan daripada Sahal bin Hunayf, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghulurkan tangannya ke Madinah sambil berkata, sesungguhnya ia adalah haram, tanah haram yang aman. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya kami pergi ke Madinah. Ketika itu Madinah ni kawasan ataupun tanah yang berwabak. Abu Bakar mengalami kesakitan, Bilal pun sakit juga, jatuh sakit juga. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kesakitan sahabat-sahabatnya itu, baginda pun berdoa, ya Allah, timbulkanlah rasa kasih kepada kami terhadap Madinah seperti mana engkau timbulkan rasa kasih pada kami terhadap Mekah, atau lebih lagi dari itu. Wasahihha, dan perbaikilah keadaannya, dan berkatilah untuk kami pada sa'nya, mudnya, dan pindahkanlah demamnya ke Juhfah. Demamnya ke Juhfah. Yang satu lagi itu pun lagu tu juga. Itulah bab ni yang kita baca pada malam ni. Panjang kalah bab ni. Semuanya menyebutkan tentang kelebihan Madinah. Kelebihan Madinah. Sebab itulah Imam Malik mengatakan Madinah tu lebih afdal lagi daripada Mekah. Ni lah kerana hadis-hadis ni. Sebab apa Nabi SAW doa kepada Allah SWT, biar pelebih Madinah tu 2 kali ganda lagi daripada Mekah. Mana lebih? Kira-kiranya berdasarkan hadis-hadis yang lain disebutkan bahawa Allah SWT terima doa dia. Hak tak terima, dia cerita hak tidak terima. Hak ni dia tak terima. Hak lain tu kira-kiranya dia terima. Apa tidak lebih? Dia bagi kot tu lah. Inilah hadis-hadis inilah di antara dalil bagi Imam Malik. Kemudian dalam hadis ni kita tengok Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Dulu sebelum ni kita sudah baca dah, Allah telah mengharamkan Mekah tu semenjak dia menjadikan langit dan bumi lagi. Dia yang mengharamkan, bukan Ibrahim. Dalam hadis yang kita baca saat ni ada di antaranya yang menyebutkan Nabi Ibrahim mengharamkannya. Nabi Ibrahim doa minta dengan Tuhan biar mengharamkannya, menjadikannya sebagai tanah haram. Hak mana satu tu? Jawabnya Imam Nawawi pun ada sebut di sini, hak sebenarnya Allah SWT mengharamkannya sejak asal lagi. Lepas pada tu orang abaikannya sehingga Nabi Ibrahim pula mengumumkan pengharamannya. Asalnya daripada Allah SWT juga. Kalau disebutkan Allah SWT mengharamkan Mekah tu, betul juga. Yani melihat kepada asalnya. Kalau dikatakan Ibrahim mengharamkannya, betul juga dilihat kepada pengumuman ataupun peristiharan kemudian. Setelah maknanya manusia mengabaikan Mekah tu. Begitu maknanya. Kedua-duanya boleh pakai, betul kedua-duanya. Nabi Ibrahim mengharamkan Mekah dan doa untuk ahlinya. Dalam Quran pun ada juga doa dia. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat. Dan seterusnya, mana ayat tu menyebutkan doa Nabi Ibrahim, minta biar orang ni cenderung hatinya kepada Mekah. Cenderung hatinya kepada Mekah, berasa rindu kepada Mekah, dan berilah rezeki kepada mereka berupa buah-buahan dan lain-lain lagi. Itu hak doa
Nabi Ibrahim. Dan dia tujuan asal dia buat pergi, anak dia, bini dia pergi duduk di sana tu liyuqimus salah. Askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Aku telah menempatkan zuriat aku di satu lembah yang tidak ada tanaman, kosong, tak ada asalnya. Untuk apa? Liyuqimus salah. Untuk mereka menegakkan sembahyang, menegakkan agama, mana jadikan sebagai asas agama di situ. Itu asalnya. Nabi Ibrahim doa, dan kita dapat lihat keberkatan doa dia tu semakin hari semakin nyata, semakin nampak. Semakin nampak. Sehingga kita tak dapat tengok dalam agama mana-mana pun dalam dunia ni, walaupun ada belaka, tanah suci tu ada belaka, tetapi supaya orang Islam rindu ke Mekah. Dan orang Islam ni terdiri daripada macam-macam bangsa. Duduk sejauh mana, habis banyak mana duit pun nak pergi. Hak habis duit tu sekarang ni kita zaman dulu, hak susah perjalanan tu. Susah perjalanan, berjalan kaki pun pergi. Macam mana ni? Bukan senang ni. Dia kalau tidak mukjizat, kesan mukjizat, tidak berlaku benda-benda macam tu. Tak berlaku. Itu adalah kesan keberkatan doa Nabi Ibrahim. Sehingga orang pergi. Aku mengharamkan Madinah seperti mana Ibrahim mengharamkan Mekah. Dan aku doakan keberkatan untuk Sa'nya dan seterusnya. Bimithlai, dengan 2 kali ganda daripada apa yang didoakan oleh Ibrahim untuk penduduk Mekah. Mana Nabi doakan lebih lagi lah untuk penduduk Madinah ni. Dan begitulah kita baca seterusnya dalam terjemahan tadi, jelaslah. Cuma masalah Madinah ni sebagai tanah haram, ini khilaf ulama, bukan sepakat. Adapun Mekah tu sebagai tanah haram dalam arti kata yang sebenarnya, tak ada khilaf, tak ada khilaf. Ijma' ulama dah, sepakat ulama dah. Kata Mekah tu sebagai tanah haram, tanah suci, kena jaga, ada pantai larang dia, tidak boleh buat sebuah tempat lain. Hak tu sepakat semua ulama, tak ada kecuali. Tetapi berkenaan dengan tanah haram Madinah ni, ada khilaf ulama. Imam Nawawi menyebutkan sedikit daripadanya di sini. Cuba kita tengok dalam syarah dia, syarah Nawawi itu, dia kata apa? Di bawah ni, di bawah wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim habawat. Imam Nawawi kata Imam Muslim buat mari menyebutkan beberapa hadis selepas ni, hadis yang makna dia lebih kurang. Hadis-hadis ini menjadi hujjah yang nyata bagi Syafi'i, Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya tentang pengharaman binatang buruan di Madinah dan pokoknya. Tak boleh nak tebal pokok tak tentu kalu. Seperti Mekah lah, tak boleh nak tebal. Tak boleh nak kejar binatang, nak buru binatang, tak boleh. Binatang buruan. Kalau binatang tidak buruan tu boleh nak sembelih, biasalah tu di Mekah pun boleh tu. Binatang buruan yang tidak boleh ditangkap dengan mudah, kita kena buru dia. Hak tu. Dia kata apa? Wa abaha Abu Hanifah dhalik. Tapi Abu Hanifah kata boleh. Boleh. Abu Hanifah kata boleh. Nak igak burung pun boleh. Nak ambak burung, nak ambak kijai, nak apa boleh. Nak potong kayu dia, tebang kayu dia nak ambil, buat kegunaan, untuk kegunaan kita boleh. Dia berhujah dengan hadis Abu Umair ma fa'ala an-Nughair. Ya Abu Umair ma fa'ala an-Nughair. Nabi SAW tanya adik Anas, Anas bin Malik, wahai Abu Umair, bagaimana dengan Nughair kamu, anak burung kamu? Imam Abu Hanifah pegang dengan hal itu. Yang ni adik Anas itu, dia pergi gak burung, dia pun perak burung, duduk jaga burung tu, ke sana kemari bawa burung. Nabi SAW bila berjumpa dengan dia, tanya tentang burung dia selalu. Nabi SAW tidak larang. Kalaulah tak boleh tangkap burung ni, termasuk dalam binatang buruan, kenapa Nabi SAW tak suruh dia lepas? Sehingga kemudian dalam Muslim ni kita sudah jumpa dah dulu,
Satu hari Nabi SAW pergi, Abu Umair tu menangis, sedih. Nabi SAW pun tanya, apa dia sedih jerit tu? Keluarga dia pun kata, Nughair dia sudah mati, anak burung dia tu mati. Mana siapa mati? Burung tu dia pegang. Nabi SAW tak kata apa, dia pegang hak tu lah. Wa ajaba ashabuna bijawabain. Imam Nawawi kata, mana-mana tokoh-tokoh dalam mazhab kita menjawab hujah Abu Hanifah itu dengan dua jawapan. Yang pertama, boleh jadi hadis Nughair itu sebelum pengharaman Madinah, sebelum Madinah tu dijadikan tanah haram. Hak tu hak Nabi SAW tak larang, tak suruh lepas tu, sebab hak tu peristiwa tu berlaku sebelum dijadikan Madinah sebagai tanah haram. Satu jawapan. Yang kedua, boleh jadi juga dia tangkap burung itu di tanah halal, di luar daripada Madinah, cuma dia buat masuk dalam Madinah. Waktu tak apa, hak tak bolehnya dalam kawasan Madinah tu. Itulah jawapan yang diberikan oleh mereka. Yang masyhur daripada mazhab Malik dan Syafi'i dan Jumhur, bahawa tidak ada dhaman fi saydil Madinah wa syajariha, tidak kena bayar apa-apa fidyah ataupun kafarah ataupun ganti rugi kerana menebang ataupun memotong pokok ataupun menangkap binatang buruan tadi. Ni beza dia. Walaupun tanah haram, tetapi kalau tangkap burung tak kena bayar kafarah apa-apa, tak kena bayar fidyah, tidak kena bayar ganti rugi, tak ada. Seperti mana di Mekah, tanah haram Mekah. Itu beza dia. Beza dia. Kalau di Mekah tak boleh, kena bayar fidyah ataupun jaza ataupun kafarah, kena bayar. Ni di sini tak. Cuma yang dimaksudkan haram tu, haram dosa, tangkap tu, tebang tu dosa, tetapi tidak kena bayar apa-apa. Berbeza dengan tanah haram Mekah. Ini bezanya. Orang yang terima Madinah tu tanah haram juga, dia tetap mengatakan pokok yang ditebang ataupun binatang buruan yang ditangkap itu berbeza hukumnya dengan yang ditangkap ataupun ditebang di Mekah, tanah haram Mekah, beza. Bal huwa haramun bila dhaman, bahkan ia haram tanpa kena bayar ganti rugi. Ibnu Abi Dhi'b, Ibnu Abi Layla pula kata, ini ulama-ulama mujtahid belaka, yajibu fihil jaza ka harami Makkah. Dia pula kata dia kena bayar, ada kena bayar serupa dengan Mekah juga, serupa dengan Mekah, kena bayar ganti rugi. Inilah juga pegangan sebahagian ulama dalam mazhab Malik. Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya, ini pendapat pelik. Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya berkata, orang yang membunuh yuslamul qatil, orang yang membunuh burung ke binatang buruan ke apakah, ataupun ambil pokok tebal pokok, ambil kayu dia tu kah, dijadikan apa-apa yang ada padanya sebagai salab. Salab ini satu istilah. Yang ni kalau dalam perang, ni cerita, kalau dalam perang kita perang dengan orang kafir, kita bunuh orang kafir, kita seorang yang bunuh, katakanlah dalam perang, maka kuda dia, baju besi dia, apa-apa yang ada di tubuh dia tu menjadi hak kita, tidak dikira harta ghanimah hak ramai-ramai tu, tidak, khusus untuk kita. Itu yang dikatakan salab ataupun nafal. Yas'alunaka 'anil anfal. Nafal mengikut setengah-setengah istilah ulama lah, dia guna nafal ataupun salab, lebih jelas saja seperti di sini. Maknanya orang ni boleh kita rampas segala-galanya daripada dia. Ni beza ni pula. Kalau orang ni di Mekah, dia buru binatang, dia kena bayar ganti rugi gitu sajalah. Ikut tengoklah binatang apa yang dia buru tu, yang dia tangkap, yang dia bunuh tu binatang apa. Bergantung pada besar kecil dia lah, sebanyak mana kena bayar ganti rugi tu. Tapi hak ni kena bayar, tetapi kita tak boleh
ambil segala-gala hak dia tu jadi hak kita. Tak boleh. Ni hukum di Mekah, tanah haram Mekah. Tapi Madinah ni best. Mengikut qaul qadim dalam mazhab Syafi'i. Qaul qadim. Katanya mengikut dalam kitab-kitab disebut ini Syafi'i sahaja pendapat lagu ni. Itu pun qaul qadim. Qaul jadidnya tidak dah, tidak lagu tu. Yang ni kalau orang tu dia igak burung sampai mati burung, kita boleh ambil segala-gala hak dia lah. Kalau dia ada kuda, kuda dia. Dia cerita teman. Baju kena pecah, baju dia ambil kita, boleh kita, baju dia. Cuma tinggal apa? Tinggal yang menutup aurat dia saja. Hak lain itu boleh kita ambil. Boleh kita ambil. Jadi sebagai salak. Dia pegang dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita telah terjemah tadi. Kita sudah jumpa dah tadi. Dia pegang dengan hadis itulah yang disebutkan oleh Muslim selepas ini. Qadhi Iyad berkata, "Lam yaqul bihadzal qaul ahadun ba'da sahabah illa Syafi'i." Tidak ada siapa pun berpendapat begini selepas sahabat kecuali Syafi'i dalam qaul qadimnya. Orang lain tak ada. Imam Syafi'i seorang kata lagu ni. Kata lagu saat ni. Pegang dengan pendapat serupa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Selepas sahabat tak ada orang lain kecuali Syafi'i. Imam Abu Hanifah pula, Imam Abu Hanifah, Sufyan Thauri, Ibnul Mubarak, Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan Syaibani dan ramai lagi yang lain, dia kata tidak. Ni tanah haram ni haram lagu lain, bukan tanah haram seperti Mekah, kata dia. Haram di sini maksudnya hurmah, bukan haram dengan makna tahrim. Haram di sini dengan makna kita mesti menghormati Madinah. Kita mesti menjaga kebesaran, kedudukan dia. Madinah tu berbeza daripada tempat-tempat yang lain. Itu maksudnya. Bukan makna haram ni tanah dia tu jadi tanah haram dengan arti kita tak boleh buru binatang, kita tak boleh tebal pokok apa, tidak lagu tu. Haram di sini dengan makna hurmah. Yang ni asalnya ialah hurmah, bukan tahrim. Sebab apa kita kata begitu? Dia kata sebabnya tanah haram Mekah tu ada dalam Quran. Wa man dakhalahu kana amina. Haraman amina. Haraman amina dalam Quran sebut. Jelas lagu tu. Hak mana? Tak ada khilaf, iaitu tanah haram Mekah. Kalau kita nak cari tanah haram Madinah dalam Quran tak ada. Itu satu beza, kata dia. Beza. Di antara tanah haram Mekah dengan tanah haram Madinah ni, tanah haram Mekah ada sebut dalam Quran. Hak ni tak ada sebut dalam Quran, dalam hadis ada. Kita terima hak tu. Itu beza satu. Yang kedua, yang kamu kata haram ni, makna bila kata haram serupa dengan tanah haram Mekah lah. Sebab Nabi SAW doa, aku mengharamkan Madinah seperti mana Ibrahim mengharamkan Mekah. Ibrahim mengharamkan Mekah dengan arti lagu mana? Lagu tu lah. Aku pun mengharamkan Madinah. Sebab itulah ada mereka kata tak boleh bunuh binatang, tak boleh apa semua ni, tak boleh. Tapi Imam Abu Hanifah kata tidak lagu tu. Tasbih ni tidak serupa dalam semua perkara. Seperti mana Ibrahim mengharamkan Mekah tu, seperti tu tidak serupa dalam semua perkara. Sebab kita kata dia belik sepaula. Pas dia belik sepaula sungguh ke? Hanya dalam satu sifat saja serupa tu, bukan serupa dalam semua perkara. Kalau kita kata semua serupa dalam semua perkara, baik, kata dia. Cuba jawab pasal ni, masalah salap saat ni. Kalau di Mekah tak boleh tanggalkan baju orang tu, baju orang yang telah memburu binatang buruan itu ataupun menebal pokok dia, mana kita boleh jadikan baju dia, pakaian dia dan segala milik dia itu sebagai salap? Mana boleh. Tapi apa di Madinah boleh. Tu beza dah kata. Tak serupa tu. Tak serupa. Dengan sebab itu kata dia tanah haram Mekah dengan Madinah ni lain cerita. Haram di sini maksud hurmah. Kita kena jaga kehormatannya. Dia ada keutamaannya tersendiri. Madinah ni jangan kita samakan dengan tempat-tempat lain. Itu maksudnya. Lepas tu dia pegang dengan hak ni. Hak ni. Hak Aba Umair ni. Ma fa'ala Nughair. Hak ni kamu kata itu andaian saja, yahtamil, boleh jadi. Boleh jadi hak cerita Abu Umair tu cerita sebelum dia dijadikan Madinah sebagai tanah haram. Boleh jadi. Kamu pasti ke?
Kamu pasti kah? Bila tidak pasti tak boleh buat hujah, kata dia. Yang jelasnya begini. Lepas tu dalam hadis banyak lagi yang lain disebutkan Nabi SAW apabila dia dapat tahu orang pergi buru binatang di satu tempat di kawasan Madinah pula, dia tidak suka. Kenapa tidak pergi ke Aqiq, kata dia. Kalau kamu pergi ke Aqiq, aku pergi, kata dia. Aku pergi tu kamu sampai ke situ. Lepas tu bila kamu balik, aku sambut kamu pula di situ. Hadis itu dikemukakan oleh Imam Tahawi dan ramai lagi yang lain. Dan hadis itu juga sahih. Mana sedangkan Aqiq tu dalam Madinah. Kalau lah tak boleh buru, apa ya? Kata mereka ini Nabi SAW suatu ketika, kata-kata Nabi SAW, doa dia ni sebagai siasah sebenarnya, termasuk dalam siasah. Sebab itulah Imam Malik bila orang tanya dia, apa sebab Nabi SAW tak bagi tebal pokok ke apa sini supaya jadi subur tanah Madinah. Sebab pada masa tu kan orang apa nama ni, masak ke apa menggunakan kayu api, bukan macam sekarang ni. Jadi kalau dibiarkan pokok-pokok kayu tu boleh ditebang, orang tebang, jadi tidak subur. Sedangkan Nabi SAW nak memakmurkan Madinah tu, biar orang boleh berteduh, biar orang boleh makan buah-buah dia. Orang tidak guna sebagai apa ni, kayu api. Itu tujuan nak suruh jadi subur Madinah, nak menarik, nak jaga persekitaran, orang kata nak jaga persekitaran. Dengan maksud tu Imam Malik kata. Imam Abu Hanifah pun kata lagu tu juga. Dia kata tu siasah, kata dia, bukan maksud haram seperti mana Mekah. Banyak perkara hak tidak serupa tu, banyak orang. Apa ya, kalau hak Mekah, kalau kita buru binatang atau kalau kita tebang pokok dan sebagainya, buat benda-benda salah tu lah, kita kena bayar fidyah ataupun kafarat. Hak sini kamu semua kata tak kena bayar, apa? Dan kalau serupa betul, kena bayarlah juga. Ni kamu kata tak kena bayar pula sini. Maknanya tasbih tu seperti mana Ibrahim telah mengharamkan Mekah tu, tasbih tu serupa tu tidak serupa dalam semua perkara, dalam setengah-setengah perkara saja. Kalau serupa semua perkara, semestinya kena bayar jugalah. Ni apa tidak? Hak jumhur ulama, kecuali Ibnu Abi Dzib dan Ibnu Abi Laila yang disebutkan tadi, dia kata kena bayar fidyah. Walaupun dia kata kena bayar fidyah, hak ni serupa, hak lain tak serupa pula. Banyak perkara. Dengan sebab itulah Imam Abu Hanifah kata, kalau kita nak pakai hadis, kita pakai hadis belakang. Kalau kita pakai hak ni saja, hak haram ni menunjukkan haram ni dengan arti tak boleh nak tebal pokok dia, tak boleh nak buru binatang dia. Macam mana hadis-hadis yang lain yang sahih juga yang menunjukkan boleh tu? Kita terpaksa kena ketepikan hadis itu. Tapi kalau kita pakai kedua-duanya, ni dalam keadaan ni, ni dalam keadaan ni, boleh pakai kedua-dua hadis, kedua-dua pihak hadis. Itulah cara yang terbaik. Dan ada beza di antara Quran dengan hadis, ada beza. Yang sabit dalam Quran, hak tu lain. Yang tidak sabit dalam Quran walaupun setinggi mana hadis dia pun lain hukum dia, kedudukan dia tu lain. Kita terima, kata dia, hadis ni, tapi dengan makna yang berbeza daripada apa yang kamu terima. Itu cara dia. Kalau nak tengok apa ni sebahagian daripada hujah mazhab Hanafi ni, tengok syarah Muslim ni juga, Fathul Mulhim yang ditulis oleh Syabbir Ahmad Uthmani, Syekhul Islam Pakistan dulu. Telah meninggal dah, dia lama dah. Dia bahas panjang lah ni di sini ni, bahas panjang. Dia mari dalil-dalil dia apa semua. Ini bezalah masalah khilaf lah ni. Tidak jadi terjejah akidah apa ni, benda khilaf. Tetapi kalau orang tu kata Mekah tu bukan tanah haram, tanah haram yang ditentukan oleh Nabi SAW tu tak ada sikit abuk, mana-mana pun tak ada, itu salah lah kalau lagu tu. Tapi kalau ni masih ada khilaf lagi, tak apa. Kita tengok dalam hadis ini, Marwan bin Al-Hakam berkhutbah di hadapan orang ramai. Dia sebut tentang Mekah, tentang penduduk Mekah, tentang hurmah Mekah tu dia sebut, tapi tak sebut tentang Madinah. Maka Rafi' bin Khadij, sahabat kecil, dia ni sahabat kecil, bukan sahabat besar.
Yang ni pada masa Nabi SAW hidup tu, dia ni umur dia 5-6 tahun begitu je. Segitu orang panggil sahabat kecil, mengikut setengah-setengah ulama, bawah daripada 10 tahun lah. Dia pun kata, apa ya, aku dengar kamu ni duduk sebut tentang Mekah, penduduk dia, keharaman Mekah ni, tapi tak ada sebut Madinah ni. Ada ni, ada tulis. Marwan pun senyap. Lepas tu dia kata, saya dengar ada sebahagiannya, kata waktu. Saya dengar ada. Bapa dia tidak sebut? Bagi orang-orang ni yang mengatakan Madinah tu bukan tanah haram, tak ada tanah haram, dia kata ni Marwan. Dia pun kata, mana boleh sahabat dengan Marwan itu dia bukan sahabat, dia tabi'in. Mana boleh kita utamakan tabi'in berbanding sahabat? Kita tak boleh buat lagu tu, kata dia. Ni sahabat. Dia mau tu kata pula, tak boleh dari segi kedudukan, pangkat dia kita melebihkan tabi'in daripada sahabat. Tapi kalau dari segi ilmu dia, boleh. Tu yang orang ramai duduk pakai satu mazhab, misalnya kita kata pakai pendapat Syafi'i, padahal pendapat Syafi'i itu berbeza dengan pendapat sahabat yang lain. Apa yang boleh pakai? Padahal dia orang kemudian lagi bukan tabi'i pun. Dari segi ilmu penilaian lain. Jadi Marwan ni dia tak kata apa. Dia kata saya sudah dengar dah sebahagian daripada itu. Payah tak sebut tu sebab dia nak sebut sekarang ni cerita lain. Cerita tentang tanah haram Mekah. Pas tak ada dah tanah haram hak lainnya. Nak sebut apanya? Tetapi yang sahabat ni, Rafi' bin Khadij ni, dia tahu hadisnya zahirnya. Harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Hadis-hadis yang seumpama ini zahirnya nampak macam mengharamkan, menjadikan tanah haram. Jadi dia kira serupa, dia faham lagu tu. Tidak salah. Sebab itulah sampai sekarang ni pun ada yang faham lagu tu. Mazhab benar yang faham lagu tu ramai, bukan seorang. Ramai. Cuma dalam masalah khilafiyah, bila dia dengar kawan tu kata ada gini-gini, tak, dia senyap, tak kata apa. Cuma dia tak pakai. Lepas tu hak lain-lain ni pun begitu juga. Serupa je, lebih kurang tu je. Kemudian seterusnya hadis kemudian tu, sesiapa yang sabar dengan kesukaran dan kepayahan, kejerihan di Madinah, aku akan memberi syafaat kepadanya atau akan menjadi saksi kepadanya. Situ. Wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu. Cuba kita tengok situ. Apa makna kuntu lahu syafi'an aw syahidan? Aw tu aw li syak ataupun aw untuk makna apa tu? Ada berbeza tu. Pendapat ulama di situ. Ada yang mengatakan aw ni dengan makna atau salah satu, bukan kedua-duanya sekali. Kalau tidak, aku memberi syafaat kepadanya, aku menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat nanti. Salah satu. Ada juga yang mengatakan tidak, au itu bukan untuk salah satu, menunjukkan salah satu syak, tetapi dia menunjukkan tanwi'. Dia kata boleh jadi berimpung kedua-duanya. Nabi SAW mungkin boleh memberi syafaat kepada satu orang itu di samping menjadi saksi kepadanya. Boleh tu. Tetapi Imam Nawawi sebut, dia kata yang jadi masalahnya, mengikut Imam Nawawi, dia kata ini bukan untuk syak. Di sini bukan untuk syak.
Sebab apa? Kalau syak dia seorang dua boleh jadi ragu. Ni ramai ni sahabat-sahabat ni dia sebut sini. Rawahu Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Umar, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Asma binti Umais, Safiyah binti Abi Ubaid, daripada Nabi SAW dengan lafaz ini. Ada aw begitu, semuanya ada sebut begitu. Takkanlah mereka ini syak belaka. Menunjukkan aw di sini bukan memberi makna syak. Yang ni bukan perawi ni kurang ingat ke, salah satu hak ni ke ataupun hak ni dia kata, ataupun kedua-duanya tidak mungkin berhimpun dengan makna takhyir, salah satu saja, tak mesti. Bahkan boleh berhimpun tu situ. Boleh jadi dia guna macam ni, saat ni ada beberapa maksud dia. Yang pertama, ni yang disebutkan dalam di sini, Nabi lebih tahu tentang jumlah ni, sebab tu dia guna gitu. Itu yang pertama. Fa imma an yakuna a'lama bi hadhihi al-jumlah hakadha. Begini lagu ni dia sebut. Jadi kita tidak tahu apa maksud dia, tapi dia sebut gitu. Boleh jadi juga dengan makna taksim. Taksim. Di sini li taksim. Yang ni dengan memberi makna pembahagian. Kepada orang-orang tertentu dia menjadi syahid, dia menjadi saksi. Kepada orang-orang tertentu dia menjadi syafi'. Yang dia memberi syafaat. Yang ni kepada orang-orang yang berdosa, dia duduk di situ, dia akan memberi syafaat. Yang ni dosa dia tu dihapuskan, dimaafkan. Kepada orang-orang yang tak ada dosa, dia menjadi saksi. Itu makna taksim. Itu yang kedua. Yang ketiganya, boleh jadi ia bermakna syahid itu dia menjadi saksi itu kepada orang yang mati semasa hayatnya, dan syafi' kepada orang yang mati selepasnya, selepas Nabi SAW. Syahid itu kepada orang yang mati semasa hayatnya, aku menjadi saksi kepadanya. Yani aku sendiri tengok dia tu sanggup hidup dalam keadaan susah payah di Madinah, aku jadi saksi. Yani dia mati pada ketika Nabi SAW masih hidup lagi. Kepada hak tu Nabi SAW menjadi syahid. Tetapi kepada orang yang mati selepas Nabi mati dulu, dia mati kemudian, hak tu Nabi SAW menjadi syafi' kepadanya. Jadi pemberi syafaat kepadanya. Ataupun ia memberi makna syahid dan syafi'. Setengah-setengah orang ni dia dapat syafaat Nabi SAW saja, dia tidak dapat syahadah Nabi SAW. Setengah-setengah orang dia dapat syahadah Nabi SAW saja, dia tidak dapat syafaat. Orang yang sanggup hidup di Madinah dia dengan susah payah, dia akan mendapat kedua-duanya. Dan syafaat ni adakah berbeza daripada syafaat yang lain? Kalau kita kata syafaat dalam menghapuskan dosa dia, orang-orang lain yang tidak duduk Madinah pun memang syafaat kubra. Syafaat kubra ataupun syafaatul uzma, hak Nabi SAW sifat tu untuk umat dia semuanya, bukan untuk orang Madinah saja. Apa makna hak ni? Syafi'. Ni makna syafaat yang lebih istimewa lagi daripada tu, daripada hak umum tu. Syafaat lain pula. Syafaat mana hak lain tu? Mungkin begini. Ni yang Imam Nawawi sebut. Untuk ahli Madinah ada lebih daripada orang lain, iaitu dengan menaikkan darjat dia. Syafaat tu memberi makna lagu tu, memberi makna naik darjat dia. Bukan sekadar hapuskan dosa dia saja, naik darjat dia. Satu. Yang kedua, boleh juga memberi makna takhfiful hisab. Dia dihisab tapi hisab dia ringan, tak berat. Boleh jadi juga syafaat itu memberi makna lagu tu, ia berbeza daripada orang lain. Ataupun hak mana yang Allah SWT nak naik darjat dia ke, ataupun nak ringankan hisab dia, ataupun dengan memuliakan mereka pada hari kiamat dengan pelbagai penghormatan kepada mereka, seperti memberi perlindungan kepada mereka di bawah naungan aras. Ini diberikan oleh syafaat khusus ni. Adapun syafaat kubra tu dia tidak ada istimewa lagu tu, umum, secara umum. Boleh jadi bermaksud begitu.
ataupun mereka berada dalam kesenangan ke, berada di atas mimbar pada mahsyar nanti, istimewa lah, ataupun mereka dapat segera ke syurga. Ini kesan syafaat yang berbeza daripada yang lain. Hak syafaat lain tu dia dapat juga, di samping syafaat umum tu dia dapat juga syafaat khusus ini. Kedua-duanya boleh berhimpun. Syahadah Nabi SAW dan syafaat Nabi SAW boleh berhimpun pada orang ni. Ini menunjukkan keistimewaan orang duduk di Madinah. Apa sebab istimewa lagu ni? Kalau kita tengok pada latar belakang dia, memanglah sebab Nabi SAW jadikan itu sebagai negara Islam. Bila negara Islam, kalau pakat lari, siapa dia nak pertahan? Di mana nak tunjuk contoh satu masyarakat Islam kalau duduk rata? Dan Nabi SAW menggalakkan semasa hayat dia duduk di Madinah supaya semuanya boleh belajar dengan dia, boleh tengok apa dia buat. Kalau pakat pergi rata, mana orang nak dapat belajar sunnah dia? Dan sunnah tu hak dia nak ajar dalam masa yang singkat 10 tahun itu. Kalau orang tak boleh sabar, tentulah tidak tersebar luas seperti sekarang ni. Hanya ada pada beberapa orang sahabat saja. Tapi oleh kerana ada galakan-galakan seperti ini, kekangan ini ada, maka semuanya bersungguh-sungguh duduk di situ. Dapatlah munafaat yang berpanjangan kepada umat dengan sebab tidak pergi ke lain. Dengan sebab dia sabar walaupun susah, walaupun demam kau, penyakit kau di situ, mahal harga barang-barang, walaupun kelaparan berlaku pun duduk situ semata, sabar untuk membina sebuah negara. Mana kena sabar. Tak boleh mudah-mudah kita nak cari senang gitu saja, tidak. Nabi SAW tidak ajar begitu. Itu faedahnya, itu di sebalik cerita bapa dia kata gini ni. Kelebihan ni. Nampaknya sekatulah, kita berhenti dulu. Dan seterusnya hadis, tidak ada sesiapa yang mahukan kejahatan, keburukan terhadap penduduk Madinah, melainkan Allah akan mencairkannya dalam neraka, dalam api. Sekatulah. Wallahu a'lam. Amal lagi ni tak mari malam ni. Baru start.